Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi ialah Daniel Amir Aiman bin Ahmad Zamuri dari kod program HKR 111DG UiTM Cawangan Kampus Dumi. Pada hari ini saya akan membentangkan topik yang bertajuk komunikasi antara suami dan isteri. Kita teruskan pembentangan kita pada hari ini dengan pengertian komunikasi. Apa itu komunikasi? Menurut Brynos 1975 dipetik dalam artikel Abdul Mu'atti 2001 menyatakan bahawa komunikasi adalah satu proses interaksi antara manusia yang melibatkan pertuturan dan pertukaran pendapat, gerak isyarat atau simbol. Manakala melalui Habermas pada tahun 1992 mentakrifkan komunikasi sebagai proses perkongsian maklumat, pendapat dan perasaan dari individu kepada individu yang lain. Dari segi istilah pula, komunikasi merupakan satu proses di mana manusia menghantar dan menerima mesej bagi bertukar pendapat dan sebagainya. Baiklah, seterusnya, apakah yang dimaksudkan oleh komunikasi yang berkesan? Pertama sekali ialah matlamat. Komunikasi yang berkesan ialah komunikasi yang mempunyai matlamat yang baik. Sebagai contoh, komunikasi yang bertujuan untuk meleraikan pergaduhan ataupun untuk meleraikan perselisihan fahaman. Dan seterusnya ialah mesej. Komunikasi yang berkesan hendaklah mempunyai mesej yang jelas dan dari segi bahasa yang sesuai. Sebagai contoh, si suami hendaklah menggunakan bahasa yang senang difahami oleh si isteri, dan si isteri hendaklah menggunakan bahasa yang sopan apabila bercakap bersama dengan si suami. Bagaimana? Ia dilakukan secara berhikmah dan berkesan, dan kesannya tiada berlaku salah faham antara dua belah pihak, iaitu suami dan isteri. Itulah yang dimaksudkan oleh komunikasi yang berkesan antara suami dan isteri. Apa sebenarnya tujuan kita berkomunikasi antara suami dan isteri? Yang pertama ialah mencipta kesedaran, mengubah persepsi, mengubah keyakinan, mengubah sikap, mengingatkan kembali, memperkuatkan sikap, mendapatkan respon secara langsung, dan yang paling penting ialah mengeratkan hubungan antara suami dan isteri. Ini juga merupakan bukan tujuan untuk kita berkomunikasi, iaitu menyampaikan informasi yang salah ataupun bukan bertujuan untuk memecah belahkan hubungan. Baiklah, kenapa pentingnya komunikasi? Antara kepentingan komunikasi antara suami dan isteri ialah berhubung dengan baik antara pasangan, mengenali pasangan dengan lebih tepat, menyampaikan sesuatu mesej dengan tepat dan berkesan, dan meningkatkan persefahaman dan kesepakatan antara pasangan. Baiklah, kita teruskan lagi. Ini adalah antara perbuatan yang boleh merosakkan komunikasi antara suami dan isteri. Pertama sekali iaitu pasangan. Prasangka buruk terhadap pasangan. Tidak kiralah suami bersangka buruk kepada si isteri ataupun isteri bersangka buruk kepada suami. Seterusnya ialah perkara, suka mengungkit perkara yang lepas. Seterusnya ialah perangai, bangga diri dan selalu menyakitkan hati pasangan. Tidak kiralah suami yang selalu bangga diri terhadap pekerjaannya ataupun suami yang selalu menyakitkan hati isteri dengan melakukan perkara yang tidak disukai oleh si isteri, dan sebaliknya untuk si isteri. Dan seterusnya ialah kesalahan, suka mencari kesalahan pasangan. Sebagai contoh, si isteri yang selalu sangat mencari kesalahan si suami bagi memudahkan komunikasi. Ini mampu merosakkan komunikasi antara suami dan isteri. Dan yang terakhir ialah cemburu buta. Cemburu buta yang melampau mampu menjejaskan komunikasi yang baik dalam pasangan suami isteri. Baiklah, kita teruskan lagi. Perbuatan yang merosakkan komunikasi yang seterusnya ialah suami. Suami yang terlalu ingin berkuasa dalam rumah tangga, dan percakapan, bahasa yang kasar dan tidak sopan, perangai, merendahkan dan meremehkan pasangan. Dan suami
mempunyai ego yang tinggi dan tidak mahu mengalah dengan si isteri, dan isteri yang terlampau sensitif. Ini adalah antara perkara yang mampu merosakkan komunikasi antara suami dan isteri. Dan kesimpulannya, komunikasi yang baik dalam keluarga dapat membentuk kehidupan yang aman dan tenteram. Berkeluarga bukan sekadar berkongsi hal-hal material, tetapi juga berkongsi perasaan dan tingkah laku. Jika tidak berusaha untuk berkomunikasi dengan baik, maka kita sebenarnya berusaha untuk melakukan kehidupan yang sukar. Dan sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.